Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi untuk kali ini kita akan tengok pada chapter 4. Okay, tajuk chapter 4 adalah Mall Design and System. Jadi dalam chapter 4 ni kita akan tengok 3 main subtopiknya. Jadi sebelum tu kita boleh tengok gambar ni. So kat sini secara asasnya ini adalah satu mall lah, core and cavity. Okay, core and cavity. So ni part. Dan ini contoh salah satu part lah yang dihasilkan dengan menggunakan plastic injection molding. So kita tengok kehebatan proses ni, dia boleh buat kompleks part. Dia boleh buat part yang kompleks macam ni pun dia boleh buat, tapi ini mungkin bukan dalam satu injection lah. Dia mungkin ada assembly proses, mungkin ada part A dengan part B, nampak. Saya tak rasa dia buat dalam satu injection lah, sebab kat dalam tu ada rongga kan. Jadi subtopiknya adalah mold major components. Mold major component, male and female mold, cavity, backplate. 4.2 getting system and injection system. Kita akan tengok, dan kita akan tengok last sekali adalah mold materials, properties and treatment process. Okay. Terus sebelum tu mungkin ramai dah tahu, tapi saya just saja nak tunjuk. Okay, ini adalah disassembly lah. Disassembly untuk mold punya injection molding punya mold plate, mold system, mold block, mold plate semua dah ni. Jadi dia ada beberapa lapisan, ada beberapa part. Ini pun ada beberapa part. So how complex the mold depend on the how complex the part lah. Dia lagi complex part ataupun lagi banyak part yang nak diinjek dalam satu masa, dia akan menghasilkan mold yang lebih kompleks dan directly dia akan menambahkan cost lah. Okay, nak cara antara contoh lain mold lah. Okay, boleh tengok. Okay, ini okay, gambar ni kita tengok. Ini adalah kereta rentas lah, kereta rentas untuk mold. Jadi kat sini yang merah ni adalah injected plastic molten material. So yang merah ni mungkin dia nak tunjukkan part tu panas lah, ataupun simbolik kepada molten plastic. Jadi dia masuk ke sini, masuk daripada, ingat lagi chapter sebelum ni, dia masuk daripada barrel, daripada mold injection punya unit. Dia masuk kepada ni lah, daripada screw tu dia tolak kan, dia akan pergi pada metering, dia akan inject masuk ni melalui screw bushing ni, locating ring ni akan pegang screw bushing. So dia masuk sini, dia akan lalu support plate, mold cavity, mold core, ejector box. Okay. Dan ini antara part-part lain lah. Ini ejector bar. So ejector bar akan tolak mold nanti. Dan nampak yang 4 batang ni adalah ejector pin lah. Selepas mold tu terbuka, dalam masa mold tu terbuka dalam masa yang sama, dia akan ejector pin ni akan bergerak keluar dalam masa dia punya core ni reverse ke belakang. Ejector pin akan keluar menolak part yang dah dikeraskan. Okay. Okay, ni dia punya okay, sebenarnya saya buka dua, satu dengan handphone, satu dengan PC, sebab saya nak tengok apa yang berlaku dekat recording. Okay, okay, ni dia punya disassembly lah, disassembly kepada figure ni.
Jadi kalau kita tengok lebih detail, kita boleh tengok dekat figure ni. So, mole structure and component. Jadi, kita ada dua yang utama lah kepada mole punya ni. Satu kita panggil cavity, satu lagi kita panggil core. Jadi cavity ni adalah female lah, female. Core ni male punya bahagian. Jadi dalam ni ada part lah. Bila bercantumnya core and cavity ni, so dia akan menghasilkan rongga dalam ruang dalam tu untuk plastik tu memenuhi ruang tu. Jadi di part masuk je saya sketch sikit. Okey. Okey, sekejap. Right. So kat sini part contoh masa injection, the injection process, part apa ni kita panggil molten plastic masuk ke sini. Dia akan memenuhi ruang bila mol ni bercantum sini. Bercantum, so dia akan ada ruang lah, dia akan memenuhi ruang kat sini. Ini kat sini tadi sprue bush, kat sini sprue dia masuk, dan dia selepas sprue sebenarnya dia ada gate, gating, dia masuk dia akan cure lah. Jadi komponen mungkin kita boleh tengok lepas ni secara detail. Jadi komponen yang ada dalam mol adalah kita panggil top clamping plate dekat atas, kat luar sekali tu. Lepas tu dia panggil cavity plate yang akan menempatkan cavity punya insert core plate. Okay, core plate, support plate. Okey, ni jadi dalamnya ada ejector pin, dan ada juga yang lubang-lubang ni adalah untuk cooling circuit. Cooling circuit ni kalau mol tu perlukan cooling, kita kena buat lah untuk laluan. Biasa kita lalukan air ataupun minyak untuk cooling sistem dalam mol tu. Jadi tadi mana parting line? Parting line, masa saya nak highlight lepas ni adalah parting line. Parting line ni adalah pemisah. Kalau dekat mol, pemisah antara core dan cavity akan merujuk kepada kat mana beradanya parting line. Makna mol terputus adalah pada kawasan yang mana kita decide kat mana beradanya parting line. Jadi untuk parting line, kalau kita tengok part, contoh plastik, kalau kita tengok tu kita boleh jumpa lah. Biasanya kalau part tu simetri, biasanya parting line ni berada dekat tengah-tengah. Dekat sini parting line. Ataupun dia tak semestinya kat tengah-tengah lah. Mungkin ada kat sini. Ini. Kalau part ni kita tengok dekat sini. Parting line. Ni, kat sini. Dan yang ni kat sini. So tujuan parting line macam saya cakap tadi, dia adalah untuk menentukan dekat mana bercantumnya cavity dengan core. Okey. Kita tengok kat sini lebih detail lah dalam technical drawing ni. Kat mana locating ring, sprue bushing dan rupanya macam ni lah. Dia akan menentukan berapa tinggi mol ni berdasarkan kepada bila kita cantum, bila kita assemble, kita fixkan semua ni daripada hujung sini sampai daripada hujung front clamping plate sehinggalah kepada rear clamping plate ni. Kat sini yang menentukan ketinggian mol je lah. Jadi kalau kita tengok kat sini,
Tengok kat sini cross sectional punya view. Kalau siapa ada belajar technical drawing masa saya SPM dulu, technical drawing dia ada satu tajuk lukisan mesin. Yang ni lukisan mesin ni antara tajuk yang last sekali dan paling mencabar bagi saya. Sebab dia akan buat macam ni drawingnya ni. Dia keratan rentas ni kan, lorek-lorek kita nak faham apa maksudnya. So secara ni dalam kes ni dia nak tunjuk keratan rentas kepada mol macam ni lah. So kat sini apa yang saya tak ada detail kat dia. Yang pertama, ini locating ni screw bush atau ini locating ring, tak silap saya. So dia punya mana lagi? Ini untuk inlet outlet, inlet outlet untuk coolant, dan ni ejector pin. Dia punya connectivity kat mana? Sorry, saya rasa ini bukan ni. Ini bukan locating ring. Kat sini dia masuk. Ni dia masuk. Kat sini lah. Locating ring patut ada kat sini. Dia masuk sini. Ini adalah sprue. Dan ini runner. Kecil ni nak masuk kepada part adalah gate. So nampak line ni. Line ni adalah kat sini adalah parting line. So terpisahnya apa ni connectivity dekat sini. So ada bawah ni ada lebihan, nampak ni lebihan ni. Ni bahagian tak pakai lah. Yang bahagian yang hitam kat sini ni kita tak pakai ni. Ini nanti kita buang. Tinggal part yang nak kita ni. Okay. Jadi apakah core dan cavity? Secara asasnya, bahasa mudahnya, core dan cavity core is a profile of pin which is used in mold to create a holes in casting. So injection lah, injection berapa%. Jadi core dan cavity. Cavity pula area the mold which filled with molten metal. Core ni male, cavity female. Sini cavity dia berlubang. So yang core ni dia macam menutup lubang ni lah. Jadi nampak lingkar-lingkar ni kan, ni adalah cooling channel. Yang dot-dot nampak melingkar-lingkar ni adalah cooling channel. Okay. So apa yang perlu dalam core and cavity adalah masa kita nak design, kita kena mempunyai large enough size lah to enclose the cavity when the part is formed. So nak design tu kena consider benda-benda, consider sizing, kena tak boleh salah. Kita juga kena consider force. Force result from the met pressure exert up on the area of cavity. So force, kalau kita ingat lagi chapter sebelum ni, force ni masa dia clamping tu, masa dia inject tu, dia akan menggunakan force. Force tu penting untuk supaya bila inject molten plastik tu tak meleleh keluar lah daripada cantuman. So kalau force tu tak cukup, so mungkin ada defect lah pada part. Dan dalam apa ni design connectivity, kita juga kena consider cooling lines. Okay, cooling lines ni untuk kita lalukan, saya cakap tadi, sama ada air ataupun minyak. Dan perkara lain, contohnya screw, retaining screw, ejector pin dan sebagainya yang mungkin berada di dalam core and cavity ni, kita kena consider space dia. Mana kalau kita nak tebuk lubang mungkin untuk ejector pin, kat mana ejector pin tu nak lalu. Dia
Dia nak bercantum kat mana. So space-space tu kena consider lah sebagai seorang mall designer. Okey, untuk getting kita sambung pada net